Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Syaful Bakrin Haji Suhaili. Dan saya Haryanti Jumatusin. Berita-berita utama malam ini. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah menegaskan mengenai peri mustahaknya pihak-pihak agensi berkenaan mengadakan pelbagai program pengukuhan agama di tempat-tempat yang sesuai. Bertitah sempena sambutan Isra' dan Mi'raj, Baginda menekankan agar program pendidikan benar-benar terarah dan terlaksana tanpa mengabaikan kemudahan pendidikan bagi OKU. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Saadul Khairi Waddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah menegaskan mengenai peri mustahaknya pihak-pihak agensi yang berkenaan mengadakan pelbagai program pengukuhan agama di tempat-tempat yang sesuai. Mengenai program pendidikan pula, Baginda menekankan agar ia benar-benar terarah dan terlaksana tanpa mengabaikan kemudahan pendidikan bagi orang kurang upaya OKU. Dalam titah sempena sambutan Isra' dan Mi'raj peringkat negara tahun 1445 Hijrah 2024 Masihi pagi tadi, Kebawah Duli Yang Maha Mulia menzahirkan rasa syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah dan rahmatnya jua, negara dapat meraihkan dan memperingati peristiwa agung Isra' dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Kita menyambut baik tema sambutan pada tahun ini, iaitu sembahyang tiang agama. Imam Al-Tirmizi dalam kitab Jami'-nya meriwayatkan daripada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, maksudnya asas agama Islam itu ialah melafazkan dua kalimah syahadat. Sementara tiangnya pula ialah sembahyang dan kemuncaknya berjihad pada jalan Allah. Demikian hebatnya kedudukan sembahyang itu, sehingga diumpamakan sebagai tiang agama. Sembahyang adalah ibadat paling utama dalam Islam dan yang pertama akan dihisab di akhirat kelak. Dalam hubungan ini, kita boleh lihat bahawa bangunan tidak akan terbina tanpa tiang. Maka demikian itulah juga dengan Islam tidak akan tegak terbina tanpa sembahyang selaku tiangnya. Titah Baginda juga menegaskan peri mustahaknya pendidikan agama sentiasa dititik beratkan. Sesungguhnya, barang siapa yang menunaikan sembahyang bererti dia menegakkan agamanya. Dan barang siapa yang meninggalkan sembahyang bererti dia meruntuhkan agamanya. Orang-orang yang sentiasa memelihara sembahyang telah dijanjikan oleh Allah akan memperolehi nikmat, kebahagiaan dan keuntungan. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Mu'minun ayat 9 hingga 11 tafsirnya. Dan orang-orang yang tetap memelihara sembahyang, mereka itulah
pewaris-pewaris yang akan mewarisi syurga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya. Untuk menjadi pewaris-pewaris tersebut, pada hemat beta, pendidikan agama mustahaklah sentiasa dititik beratkan. Penekanan secara amali atau praktikal ilmu agama seperti cara berwudu, perbuatan dan bacaan-bacaan dalam sembahyang masih saja perlu untuk terus diperkasa. Bukan saja di peringkat sekolah rendah, malah juga di peringkat yang lebih tinggi. Kerana ibadat sembahyang mempunyai rukun-rukunnya yang perlu dipelajari dan dihalusi selaku ibadat utama. Kepentingan mengadakan pelbagai program pengukuhan agama turut disentuh dalam titah baginda. Kita sama-sama memahami bahawa sembahyang itu wajib ditunaikan tanpa mengira keadaan fizikal seseorang. Sama ada dia berupaya atau kurang upaya, OKU, sehat ataupun sakit dan seumpamanya, selagi akal masih waras. Kerana itu, pihak-pihak agensi yang berkenaan sangatlah mustahak untuk mengadakan pelbagai program pengukuhan agama di tempat-tempat yang sesuai, termasuk masjid dan seumpamanya. Kebawah Duli Yang Maha Mulia seterusnya bertitah untuk beroleh berkat dan pemeliharaan Allah Subhanahu Wa Taala. Program pendidikan tidak mengabaikan kemudahan pendidikan bagi OKU. Beta amat gembira dengan usaha Kementerian Hal Ehwal Agama melibatkan berbagai agensi dan badan-badan persatuan termasuk kalangan belia bagi sama-sama menyemarakkan lagi suasana keilmuan dan peribadatan di masjid-masjid, surau-surau dan balai ibadat, termasuk dalam bangunan-bangunan kementerian atau jabatan. Beta melihat satu contoh pengisian yang bagus ialah program munajat yang diisikan dengan bacaan surah-surah pilihan, zikir-zikir, doa dan tazkirah yang sehingga kini masih terus dilaksanakan. Pada hemat beta, program ini boleh diperkasakan lagi. Maka melalui majlis yang penuh berkat ini, beta ingin menekankan supaya pihak-pihak berkenaan akan sama-sama memastikan bahawa program pendidikan adalah benar-benar terarah dan terlaksana dengan sebaik-baiknya, tanpa mengabaikan kemudahan pendidikan bagi orang kurang upaya, OKU. InsyaAllah, dengan cara demikian, bangsa dan negara ini akan beroleh berkat dan pemeliharaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sembahyang Tiang Agama tema sambutan Isra' dan Mi'raj peringkat negara 1445 Hijrah. Sambutan tersebut memperingati peristiwa agung junjungan besar Nabi Muhammad SAW apabila perintah sembahyang disyariatkan secara langsung oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada baginda yang menggambarkan kepentingan sembahyang. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat ke sambutan tersebut di Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas. Keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia dijunjung oleh Yang Amat Mulia Pengiran Indra Setyadiraja Sahibul Karib, Pengiran Anak Haji Idris, bin Pengiran Maharaja Lela Pengiran Muda Abdul Kahar, Yang di-Pertua Adat Istiadat Negara.
Yang Berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badarudin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Osman, Menteri Hal Ehwal Ugama. Yang Berhormat Pihin Datu Lala Raja Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Keuangan dan Ekonomi kedua, dan Yang Berhormat Datuk Seri Setia Haji Awang Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan serta ahli-ahli jawatan kuasa tertinggi yang lain. Berangkat sama Paduka Ananda dan Adinda ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota, Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Malik dan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Perdana Wazir Sahibul Himmah wal Wakar, Pengiran Muda Muhammad Bolkiah. Bacaan Al-Quran dengan format secara berkumpulan diperdengarkan oleh adik-beradik Pengiran Muhammad Adibul Amin bin Pengiran Haji Marjuki, Pengiran Muhammad Amirul Aiman bin Pengiran Haji Marjuki dan Pengiran Siti Umi Syazana binti Pengiran Haji Marjuki. Menteri Hal Ehwal Ugama dalam sembah alu-aluan antara lain menyentuh tema sambutan Sembahyang Tiang Ugama. Dari tema itulah aspek-aspek sekitar ibadat sembahyang akan diperkatakan seperti mustahaknya ia ditunaikan dengan khusyuk sebagai usaha menjadi orang-orang yang beriman, yang berjaya, antaranya iaitu orang-orang yang khusyuk dalam sembahyang mereka. Gabungan Pegawai dan Kakitangan Jabatan Perdana Menteri, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan dan Unified National Networks UNN mempersembahkan selawat An-Nur. Kepentingan dan kedudukan sembahyang berbanding ibadat-ibadat lain antara intipati ceramah khas oleh Yang Berbahagia Datuk Profesor Madya Dr. Muhammad Farid Ravi bin Abdullah, Naib Chancellor Universiti Islam Selangor, Malaysia. Sebenarnya bukan itu. Habis dia confuse, dia keliru. Watawassaw bis-sabr dulu ke watawassaw bil haq dulu. Langsung dia baca Qul huwallahu ahad. So hari itu pun tak keluar juga surah Wal Asr. Jadi ibu ayah yang saya kasih sekalian, mudah-mudahan solat ini menggembirakan kita saat dan detik kita bersama Tuhan, yang dapat merawat segala macam perasaan dan juga kemahuan kita. Oleh yang demikian, bertepatan dengan tema sambutan Isra' dan Mi'raj peringkat negara Brunei, sembahyang tiang agama, siapa-siapa yang ingin mengukuhkan kehidupan, maka tiang itu perlu diperbetulkan. Selagi mana tiang itu kuat, tidak akan ada ribut taufan yang dapat meruntuhkan. Kalau tiang itu benar-benar kukuh, maka ingatlah kehidupan kita juga akan terus kukuh. Hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala saban tahun akan menjadi satu hubungan yang sangat-sangat baik. Ingat, jangan pernah kita lewat-lewatkan solat. Tenaga pengajar Al-Quran Bataliah Muib di Nadi Quranic Learning Center Tutong. Kisah dua mu'alaf yang memilih Islam sebagai pegangan hidup dan sembahyang membentuk mereka menjadi Muslim sejati dipaparkan dalam persembahan khas melalui tayangan video. Pelajari agama Islam bermula dengan mencari cara bersembahyang. Semasa di sekolah rendah, beliau tidak balik tengah hari, malahan mengambil peluang untuk mengikuti sekolah agama sebelah. Doa selamat dibacakan oleh Yang Berhormat Pihin Datu Seri Maharaja Datuk Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Junid, Mufti Kerajaan.
Dikendalikan bersama oleh Kementerian Hal Ehwal Agama, Jabatan Perdana Menteri, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan, Pusat Dakwah Islamiah dan UNN, sambutan Isra' dan Mi'raj terus menjadi tradisi dalam memperingati peristiwa Isra' dan Mi'raj yang perlu dijadikan iktibar. Ibu bapa berkewajipan mengajar anak-anak yang masih kecil tentang perkara yang diwajibkan setelah mencapai umur baligh, antaranya mendirikan sembahyang. Ini kerana didikan ibu bapa akan dapat menjadikan anak-anak menjadi hamba yang taat kepada perintah Allah. Selalunya anak-anak ini ikut contoh kedua ibu bapanya. Macam kedua ibu bapanya membawa ke pergi masjid dan anaknya pun ikut dan sudah dibiasakan, mungkin kanak-kanak itu terjatuh hati kepada masjid. Mendidik anak-anak tu dari damet sudah, so supaya nanti mereka akan meneruskan lagi apa yang mereka buat dari kecil. Bermula daripada ibu bapa pulang tu, daripada penjaga, dan seterusnya hendaklah dididiklah seterusnya ke sekolah agama ataupun masa ni ada yang menyediakan sekolah-sekolah swasta yang mengajar mengaji dan sebagainya. Saya sangat berterima kasih atas didikan ibu bapa saya kerana telah mengingati saya kepentingan dunia, kepentingan akhirat di hidup ini. Bersyukur kerana diberikan kedua ibu bapa yang sentiasa mengingati saya tidak hanya kepada perihal dunia tetapi juga tentang perkara akhirat. Ketika masuk waktu sembahyang, saya sentiasa diingati untuk melaksanakannya terus dan juga mereka selalu mengingati untuk tidak meninggalkannya. Jawatan Kuasa Takmir Masjid Pengiran Muda Abdul Wakil Kiudang Tutong semalam mengadakan ceramah khas sempena Isra' dan Mi'raj. Ceramah diadakan di masjid berkenaan. Ceramah khas antara lain mengingatkan perintah mengerjakan solat 5 waktu itu sangat dipegang erat oleh Rasulullah SAW dan baginda sangat menitik beratkan kepada umat baginda supaya tidak meninggalkan solat 5 waktu kerana ia adalah tiang agama serta kunci agar diterima segala amalan di dunia. Dalam ceramah juga diingatkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala tidak pernah jemu dengan permintaan, maka mohonlah dengan memanjatkan doa sebagai ibadah. Pelbagai aktiviti keagamaan dikendalikan bagi memperingati Isra' Mi'raj. Persatuan Pengakap Daerah Buna dan Muara dan Balai Ibadat Kampung Mata-Mata Gadong mengadakan aktiviti iktibar Isra' Mi'raj. 50 ahli pengakap daerah Buna dan Muara menyertai aktiviti iktibar Isra' Mi'raj di Balai Ibadat Persekutuan Pengakap Negara Brunei Darussalam. Pada sebelah pagi, para peserta berjalan kaki ke Balai Ibadat Kampung Mata-Mata untuk menjalankan kerja amal membersihkan luar dan dalam kawasan Balai Ibadat tersebut. Pada sebelah petang diadakan majlis penyampaian lencana keahlian pengakap kepada beberapa ahli pengakap. Ia merupakan salah satu aktiviti Persatuan Pengakap Daerah Buna dan Muara untuk terus menjalinkan kerjasama dalam hal ehwal kemasyarakatan dan berkebajikan. Hadir Awang Samsudin bin Ahmad, Pesuruhjaya Pengakap Daerah Brunei dan Muara.